Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam berita Borneo Today TV malam ini. Empat pusat kuarantin telah dibuka di Kota Kinabalu bagi menempatkan pesakit di dalam pemantauan PUI. 3 institusi kerajaan dan sebuah hotel yang dijadikan pusat kuarantin di Kota Kinabalu telah dibuka bagi menempatkan pesakit di dalam pemantauan PUI. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, 3 institusi itu adalah Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Bukit Padang, Akademi Bombas Sepanggar Kota Kinabalu dan Politeknik Kota Kinabalu. Buat masa ini, 2 daripada 3 institusi berkenaan telah diisi sepenuhnya. Ketiga-tiga pusat kuarantin itu menyediakan 142 unit bilik bagi menempatkan pesakit PUI. Manakala pusat kuarantin di Monaco Boutique Hotel, Sadong Jaya yang menyediakan 40 bilik juga telah diisi sepenuhnya. Kesemua pusat kuarantin di institut kerajaan itu menyediakan perkhidmatan seperti pemeriksaan status kesihatan setiap hari mulai jam 9 pagi oleh seorang pegawai perubatan, perkhidmatan perubatan kepada penghuni yang mempunyai masalah kesihatan seperti darah tinggi dan kencing manis, perkhidmatan sokongan psikososial oleh pegawai kaunseling, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam disediakan dan semua perbelanjaan dibiayai oleh kerajaan. Sementara Hotel Monaco menyediakan perkhidmatan pemeriksaan status kesihatan, sokongan psikososial dan perkhidmatan perubatan mengikut jadual. Makanan turut disediakan oleh pihak hotel. Pihak berkuasa seperti Kementerian Kesihatan, Polis, Angkatan Tentera Malaysia dan rela menguatkuasakan kawalan pergerakan penghuni dan keluarga pesakit PUI supaya tidak keluar atau masuk ke hotel sepanjang tempoh kuarantin. Datuk Safar berkata 2 lagi hotel yang diumumkan sebagai pusat kuarantin di Ming Garden Hotel and Residences Kota Kinabalu dan Pan Borneo Hotel Putatan belum beroperasi sebagai pusat kuarantin. Pembukaan pusat kuarantin yang lain akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa. Pasukan Polis Marin PPM Lahadatu menahan 4 lelaki warga tempatan berusia antara 25 tahun sehingga 54 tahun yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di kawasan Laut Tambawan semalam. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, SCP Muhammad Fajri Ali berkata, suspek yang menaiki sebuah bot PAM ditahan oleh sepasukan 4 anggota PPM Lahadatu semasa menjalankan tugas rondaan op COVID-19 jam 2 pagi. Kesemua suspek didapati melakukan kesalahan ingkar PKP mengikut Seksyen 22 Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1998 dalam kurungan Akta 342. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Selain menguatkuasakan PKP dalam op COVID-19, PPM Wilayah 4 Sabah juga memberi tumpuan kepada usaha membantras jenayah rentas sempadan bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Tinjauan BTTV di sekitar Penampang mendapati orang ramai beratur panjang seawal 9 pagi di Bank Simpanan Nasional BSN di hari pertama pembayaran Bantuan Prihatin Nasional BPN. Meskipun kebanyakan yang beratur memakai penutup hidung dan mulut, namun masih ada yang tidak mengendahkan penjarakan sosial 1 meter. Pembayaran BPN dibuat secara berperingkat mengikut tarikh yang telah dimaklumkan kepada penerima bantuan melalui sistem pesanan ringkas. 6 hingga 12 April bagi isi rumah berpendapatan RM4,000 ke bawah, 13 hingga 15 April bagi isi rumah berpendapatan RM4,000 hingga RM8,000. Untuk individu bujang berpendapatan RM2,000 dan ke bawah akan dibayar secara berperingkat antara 6 hingga 12 April, sementara individu bujang dengan pendapatan RM2,000 hingga RM4,000 akan dibayar secara berperingkat mulai 13 hingga 15 April. Laman sosial Facebook turut memaparkan gambar orang ramai berbaris panjang di bank di sekitar Sabah termasuk di Pekan Sempurna.
Kedai tayar serta bengkel kenderaan di Sabah dibenarkan beroperasi antara 8 pagi hingga 2 petang setiap Isnin, Rabu dan Jumaat sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebilangan kedai tayar dan bengkel berdaftar dengan Jabatan Kejar Raya JKR juga dibenarkan beroperasi. Ketetapan berkenaan diambil di Mesyuarat Pusat Arahan Sabah COVID-19 1 April lalu. Tinjauan BTTV di sekitar kedai tayar dan bengkel membaiki kenderaan di Inanam siang tadi mendapati perkhidmatan yang boleh dilakukan adalah terhad kerana kedai menjual alat ganti kenderaan masih ditutup. Kalau dia sudah benarkan buka kan, jadi macam begini keadaan sekarang, orang awam makan telepon, kita bikin kereta, minta tolong buat, tapi masalahnya kedai pat tidak dibenarkan buka. Jadi kami pun susah lah, gak terhad lah kami punya perkhidmatan juga itu. Pekerja juga diminta melakukan penjarakan sosial selain kerap mencuci tangan ketika berada di tempat kerja. Herman berkata sebelum ini bengkel miliknya diminta bersiap sedia untuk membaiki kenderaan petugas Barisan Harapan seperti ambulan. Setakat ini, 4 ambulan telah dibaiki oleh bengkelnya. Namun seorang pekerjanya telah berhenti kerja kerana keluarganya bimbang dengan keselamatannya. Tinjauan ke bengkel lain mendapati kebanyakan yang datang adalah pemilik motosikal. Kalau langsung tidak buka, untuk orang yang tidak macam tiada kendaraan lain, dia cuma ada motor saja, sangat susah. Ada dari golongan kan yang perlu kerja macam contohnya dia kerja di supermarket, dia kerja di farmasi ataupun dia kerja kerajaannya. Dia mesti ada kenderaan kan. Kalau tiada kenderaan memang sangat susah. Contohnya hari ini buka, banyak orang kan dia motor sudah lama dia tidak servis. Dia teruskan tahu juga kalau dia saya boleh buat motor mereka sangat happy lah. Sekurang-kurang sudah menyelesaikan mereka memang searah. Begitulah. Untuk majikan memang kan menghadapi kan kerugian banyak. Ini ada bagus sikit lah supaya kami pun dapat buat bisnes walaupun dengan hari yang ditentukan hari Isnin, Selasa, Rabu sama Jumaat sajalah. Ya, servis saja. Kalau macam spare part memang kami dari luar ambil lah kalau ada lah. Kalau macam tayar sama bateri memang tiada lah. Tayar di lain tempat lah. Bantu-membantu ketika susah, penduduk di Kampung Pogunon Penampang mengambil inisiatif memberikan barangan keperluan asas harian secara percuma kepada individu atau keluarga di kalangan penduduk setempat yang memerlukan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Antara barangan berkenaan termasuklah ikan segar, sayur-sayuran dan buah-buahan. Menerusi gambar yang dimuat naik di laman sosial Facebook menunjukkan pemilik beberapa rumah di kampung itu menggantung barangan terbabit pada pagar atau diletakkan di atas meja khas di hadapan kediaman masing-masing. Semua barangan mentah terbabit turut disertakan nota yang memaklumkan keperluan asas tersebut adalah percuma dan setiap rumah hanya boleh mengambil 1 plastik bagi setiap jenis barang. Inisiatif mereka itu juga tular di media sosial dan menerima pujian serta komen positif netizen. Kerajaan Sabah terus menerima sumbangan peralatan perlindungan diri PPE untuk kegunaan petugas Barisan Hadapan. Hari ini 20,000 penutup hidung dan mulut disumbangkan oleh Gabungan Persatuan Cina Sabah FCAS dan Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia Huangzhong. Presiden FCAS Tan Sri TC Goh mewakili kedua-dua persatuan menyampaikan sumbangan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong. Dalam keadaan krisis dan ancaman kesihatan hari ini, sebahagian masyarakat seperti peniaga di Pasar Am dan Pasar Ikan terpaksa berhadapan dengan risiko tinggi ketika berurus niaga kerana terpaksa bersemuka dengan pengunjung setiap hari.
Peka dan prihatin dengan hal itu, pihak penaja melalui Pusat Khidmat Parlimen Penampang mengambil inisiatif untuk menyumbangkan sebanyak 480 penutup hidung dan mulut serta 400 sarung tangan kepada peniaga di Pasar Am Dongongon. 200 penutup hidung dan mulut serta 200 sarung tangan turut disumbangkan kepada peniaga di Pasar Ikan Dongongon serta 250 penutup hidung dan mulut dan 250 sarung tangan kepada Balai Polis Penampang hari ini. Ahli Parlimen Penampang, Datuk Daryl Liking turut hadir turun padang dan berinteraksi dengan orang awam bagi meninjau keperluan mereka. So in this case, the fish market is one target. The second one is itu Pasar Am, where we have the poultry, the pork sellers, as well as the general what do you call essential goods punya traders. And it's non-government, it is private initiative. Selain itu, Datuk Daryl berkata demi memastikan operasi bantuan sepanjang PKP berjalan lancar, pihaknya juga bekerjasama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Moyok, Jennifer Lasimbang dengan memberi sumbangan melalui NGO. So obviously adanya kekurangan, orang akan banding. Kenapa ini sikit, itu banyak? Because ini NGO punya, kami punya movement, Jennifer and mine and our personal contribution. Beza daripada kerajaan punya, UPPM. Ya. Sementara itu, pengurusi Pasar Am Dongongon, Roslida Dawa, menzahirkan perasaan syukur apabila mendapat bekalan tersebut kerana sebelum ini mereka berdepan kesukaran mendapatkan penutup hidung dan mulut sehingga terpaksa menjahit sendiri peralatan itu. Terima kasihlah sebab dia memudahkan, disebabkan untuk mendapatkan mask dan sarung tangan ini sangat susah. Dan adanya bantuan seperti ini sekurang-kurangnya ya mengurangkan masalah untuk mendapatkan mask dan sarung tangan. Dia membantu untuk peniaga lah kan? Dia boleh membantu peniaga. Customer kurang lah. Jadi bakalan ikan tu macam mana? Ada yang tinggal, bawa pulang lah. Ya. Pagi ini saya berada di Pasar Mingguan Dongongon, iaitu pasar tamu yang hanya dibuka pada setiap hari Khamis dan Jumaat. Namun sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, Pasar Mingguan ini tidak lagi dibuka, hanya Pasar Am dan Pasar Ikan sahaja. Dan berdasarkan tinjauan Borneo Today BTTV, setakat jam 8 tadi kelihatan ramai orang memasuki Pasar Am untuk beratur memasuki pasar itu. Dan sejak minggu pertama PKP ini dilaksanakan, Parti Warisan Sabah tidak pernah berhenti untuk memastikan bantuan COVID-19 seperti bakalan makanan diagihkan kepada semua rakyat. Dan pada hari ini, Ahli Parlimen Penampang, Datuk Daryl Liking sendiri turun ke padang untuk mengagihkan bekalan topeng, muka dan sarung tangan kepada setiap peniaga pembeli yang hadir di Pasar Am pada hari ini. Bantuan ini adalah untuk memastikan rakyat sentiasa menjaga keselamatan diri dengan memakai topeng muka dan sarung tangan ketika membuat pembelian. Dan walaupun bantuan ini tidak dapat menampung keperluan rakyat sepenuhnya, tetapi ia jelas menunjukkan pemimpin warisan Datuk Daryl Liking serius untuk memastikan rakyat di kawasannya sentiasa mengamalkan langkah keselamatan yang sewajarnya ketika berada di tempat awam. Saya Jennifer Tegung Michael melaporkan untuk Borneo Today BTTV. Dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa bantuan bekalan makanan hanya diberikan kepada ahli parti-parti tertentu adalah tidak benar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata dakwaan tersebut tidak berasas dan berbaur fitnah. Katanya beliau sedar banyak dakwaan ini berlegar-legar di media sosial dan ia tidak tepat sama sekali. Tidak sekali-kali kita mau mempolitikkan bantuan ini. Kita ikhlas dan penuh integriti dari segi memberi bantuan kepada keluarga yang kurang kemampuan. Dan kalau ada siapa yang mempunyai bukti bahawa ada daripada kalangan pemimpin kita di akar umbi yang hanya memberi kepada parti tertentu, tolong maklumkan kepada kita supaya kita dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Beliau yang juga ahli parlimen P170 Tuaran berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan 200 bantuan bekalan makanan di Mukim Nabalu, Tamparuli hari ini.
430 paket beras 10 kg disampaikan kepada penduduk kawasan terpencil di Mukim Ulu Kiulu yang terjejas dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Ketawirawati Parti Warisan Sabah, Joanna Su Henry Rampas menyampaikan bantuan sumbangan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO kepada pengurusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK. Bantuan itu akan disalurkan kepada penduduk Mukim Ulu Kiulu yang terjejas PKP, iaitu Kampung Tudan, Kampung Poring, Kampung Kawang-Kawang, Kampung Sungoi, Kampung Tolungan Ulu, Kampung Gonipis, Kampung Polod, Kampung Mana Tangah, Kampung Romokon, Kampung Pinahawon dan Kampung Pantai. Menurut Joanna, pemberian bantuan ditumpukan kepada penduduk pedalaman di Mukim Ulu Kiulu kerana mereka terasing dari Pekan Kiulu serta keadaan jalan raya yang tidak berturap di mana sebahagiannya tidak dapat dilalui kenderaan. Aktiviti penduduk untuk menjual hasil pertanian di Pasar Tamu Dogongon Kiulu atau Tamparuli juga terjejas akibat PKP. Polisi kau kagina mata bantuan kerajaan, maksudnya ada kerajaan yang bisa melalui kabinet setiap usaha politik. Bapak Menteri. Saya berterima kasih dan bersyukur karena menerima bantuan dari kerajaan, terutamanya dari segi pemberian yang amat berhormat Datuk Seri Syafiq Abdal yang memberi sumbangan kepada kami, terutama kami di Kampung Romokan ini yang melanda yang kesusahan yang begini besar ini, sebab kami susah ini turun dari kampung, turun pergi Kadai, susah kami turun pergi sana pasal di dalam masa-masa akan datang ini masih dalam kawalan. Joanna yang juga setiausaha politik kepada Ketua Menteri berkata beliau akan mendapatkan bantuan NGO untuk meringankan beban penduduk di kawasan terpencil lain di Mukim Ulu Kiulu. Beliau turut memuji pengurusi MPKK yang menjalankan peranan mereka dengan baik untuk memastikan penduduk mematuhi PKP termasuk tidak membenarkan orang luar memasuki kampung di Kiulu. Kesedaran penduduk di kawasan terpencil di Kiulu mengenai PKP juga semakin baik meskipun mereka tidak mempunyai kemudahan telekomunikasi seperti internet. Kira-kira 300 penduduk majoritinya kaum Lun Bawang dan Lun Daya Nun Jauh di Long Pasir meneruskan kehidupan aman damai tanpa dibelenggu kebimbangan terhadap pandemik COVID-19 atau krisis ekonomi global. Tiada jangkitan COVID-19 dilaporkan di kalangan penduduknya meskipun kampung ini terletak di daerah Sipitang yang merekodkan 4 kes positif COVID-19 setakat semalam, di mana 3 daripadanya telah sembuh. Menurut seorang penduduk Long Pasir, Lait Lakong, 48 tahun sekatan penuh kemasukan orang luar dan pelawat ke Long Pasir membantu sifar kes COVID-19 di perkampungan itu. Long Pasir yang bermaksud Kuala Sungai Merah dalam bahasa Lun Daya terletak 112 km dari Sipitang, dikenali sebagai destinasi eko-pelancongan yang kaya dengan kebudayaan dan sejarah, popular di kalangan pelancong Eropah. Lait, seorang pemandu pelancong hutan sejak 16 tahun lalu berkata, penduduk Long Pasir tidak memakai penutup hidung dan mulut ketika menjalankan aktiviti harian di kampung itu. Mereka juga tidak mempunyai komitmen kewangan yang tinggi sebagaimana penduduk di bandar, selain memiliki sumber makanan sara diri yang mencukupi termasuk dari sumber sedia ada di persekitaran. Menurut Lait, ada isi rumah yang memiliki bekalan 70 hingga 200 guni beras. Kampung ini juga mempunyai sebuah klinik. Saudara, sekiranya anda mempunyai anak-anak kecil, jangan biarkan mereka menjadi anak-anak yatim. Patuhi perintah kawalan pergerakan. Anda mampu mengubahnya. Sabiu Saribun, BTTV.